Kes penderaan kanak-kanak kini makin berluasa di negara kita pada hari ini. Penderaan fizikal adalah satu fenomena sosial yang didefinisikan sebagai keganasan secara fizikal. Tindakan ini boleh menyebabkan kecederaan otak, lebam yang teruk, kecacatan organ tubuh, retak, patah tulang, lecur atau terbakar, dicucu dengan puntung rokok dan sebagainya. Bahkan penderaan ini boleh membawa maut kepada dua kumpulan kanak-kanak, iaitu cacat sejak dilahirkan dan juga kanak-kanak cacat akibat daripada penderaan tersebut. Salah satu contoh kes penderaan fizikal terhadap kanak-kanak dilaporkan seperti yang berikut. Ayah saya seorang penagih dadah dan dah 8 kali keluar masuk penjara. Keluarga saya tinggal di sebuah bilik yang kecil yang bersaiz 8 kali 6 kaki. Saya berumur 12 tahun terpaksa menyara ibu dan adik-adik saya yang berumur 7 dan 4 tahun. Sejak umur saya 10 tahun, saya bekerja di pasar malam sebagai pencucuk sate. Wang gaji yang saya dapat digunakan untuk perbelanjaan rumah, sewa rumah dan kadang-kadang ayah minta untuk membeli dadah. Jika tidak diberi, saya dan adik dipukul. Ibu juga dipukul kerana melindungi saya dan adik daripada dipukul ayah. Pada suatu tengah hari, ketika saya sedang bermain, ayah tiba-tiba menjadi bengis apabila ibu berbincang mengenai pekerjaan saya dengan ayah. Saya diheret dari tempat permainan dan dipukul dengan tali pinggang dan ditumbuk dengan batu lesung. Kali ini saya tidak dapat melarikan diri. Apabila ayah marah, ibu bawa saya ke balai polis dan melaporkan kepada pihak polis. Pihak polis pula telah bawa saya ke hospital ini sekarang. Pada pandangan Cik, apakah faktor-faktor lain penderaan kanak-kanak? Penderaan kanak-kanak, memang tidak dapat dinafikan bahawa isu penderaan kanak-kanak ni dia semakin menjadi duri dalam daging watan. Faktor yang menyumbang kepada penderaan kanak-kanak mempunyai pelbagai rupa, selalunya berpunca daripada rangkaian peribadi, kekeluargaan dan juga masyarakat yang kompleks. Faktor utama yang menyumbang kepada kes penderaan kanak-kanak ni sebenarnya adalah faktor ibu bapa. Selalunya ibu bapa atau penjaga yang menjadi mangsa penderaan pada zaman kanak-kanak mereka menghadapi risiko yang lebih besar untuk mengekalkan kitaran penderaan tersebut. Ini kerana pengalaman mereka sendiri telah memesongkan pemahaman mereka tentang tingkah laku biasa dan mereka mungkin kekurangan mekanisme untuk mengatasi kemelut ini. Dan faktor yang kedua bagi saya, kekurangan pendidikan, yang bermaksud segelintir ibu bapa atau penjaga mungkin tidak selalu memahami perbezaan antara disiplin dan penderaan. Kekurangan pendidikan tentang amalan penjagaan anak yang betul boleh mengakibatkan kemudaratan yang tidak disengajakan kepada kanak-kanak tersebut. Pada pandangan Encik, apakah faktor-faktor lain penderaan kanak-kanak? Pada pandangan saya, faktor penderaan yang lain ialah masyarakat kita sendiri, yang mana norma dan nilai masyarakat yang memainkan peranan penting dalam menjadi salah satu punca penderaan. Dalam komuniti kini, hukuman fizikal dianggap sebagai satu bentuk disiplin yang boleh diterima ataupun perlu, yang mana ia mendedahkan kanak-kanak kepada risiko menghadapi penderaan. Cabaran ekonomi seperti kemiskinan juga boleh meningkatkan tekanan dalam keluarga yang membawa kepada peningkatan kejadian penderaan. Selain daripada itu, dinamik sesebuah keluarga itu sendiri. Keluarga yang mengalami tekanan yang ketara akibat isu kewangan, perselisihan faham, perkahwinan atau krisis lain lebih berkemungkinan menggunakan tingkah laku kesat. Di rumah di mana keganasan rumah tangga berleluasa, kanak-kanak bukan sahaja dapat menyaksikan trauma tetapi lebih cenderung menjadi mangsa penderaan itu sendiri. Jadi jelaslah faktor-faktor penderaan kanak-kanak ini wujud daripada pelbagai aspek penting di dalam kehidupan seharian kita. Janganlah kita memandang enteng masalah ini sehingga ia menjadi barah di dalam masyarakat kita. Pada pandangan Cik, apakah kesan-kesan mental ke atas kes penderaan kanak-kanak? Bagi saya, kesan utama adalah kemurungan, kegelisahan dan trauma. Mereka akan bergelut dengan emosi yang kuat melalui pemikiran dan kegelisahan yang berulang.
Sebagai contoh, denyutan jantung yang laju serta peningkatan tekanan darah. Yang kedua ialah hilang keyakinan diri. Seseorang dengan gangguan kegelisahan mungkin akan mengelakkan diri daripada berada dalam situasi tertentu. Jadi mereka yang menderita akibat serendika sari atau didera akan cenderung untuk memiliki tahap keyakinan diri yang kurang dan tidak percaya kepada sesiapa sahaja di sekeliling mereka. Pada pandangan Cik, apakah kesan penderaan fizikal kepada kanak-kanak? Okey, bagi saya kesan fizikal penderaan kanak-kanak seringkali dapat dilihat secara jelas terutamanya pada badan dan juga kawasan-kawasan tertentu dalam badan lah. So antara kesan-kesan, salah satu kesan dia adalah luka goresan. So kita mungkin dapat lihat macam bekas luka goresan terutama pada badan, pada wajah ataupun leher, anggota badan seperti kaki ataupun lutut. So luka ini mungkin disebabkan oleh penyiksaan seperti mencubit, menampak ataupun menusuk dengan benda-benda tajam. Antara kesan yang lain ialah kesan lebam. Kanak-kanak yang mengalami penderaan fizikal ni ini mungkin terjadi akibat tendangan, sepakan ataupun pemukulan yang disengaja oleh ibu bapa mereka. Langkah-langkah untuk mengurangkan kes penderaan di Malaysia adalah dengan cara mewujudkan satu sistem pelesenan untuk menjaga budak. Hal ini kerana kebanyakan taska dan prasekolah di Malaysia tiada lesen, guru-guru mereka tiada lesen untuk menjaga budak. Selain itu, dengan menguatkuasakan hukuman dan undang-undang mandatori kepada pesalah yang terlibat dalam kes-kes itulah. Seterusnya, mendalami ilmu agama dan moral. Ilmu agama perlu diamalkan oleh semua ibu bapa, tidak kira bangsa dan agama. Sama ada Islam, Kristian dan Buddha, semua agama mengajar umatnya untuk mengasihi keluarga. Sifat mengamalkan agama akan memupuk moral yang baik dalam diri. Ialah mendalami ilmu keibubapaan. Pasangan suami isteri perlu mendalami ilmu keibubapaan sebelum mempunyai anak. Ilmu keibubapaan yang cukup dapat mengelakkan perkara yang tidak berperi kemanusiaan ini daripada berlaku. Contohnya, cara menghadap anak tantrum, cara menjaga anak dengan baik dan cara menunjukkan kasih sayang terhadap anak amatlah penting untuk diamalkan. Langkah yang terakhir adalah menubuhkan jawatan kuasa kampung atau taman untuk masyarakat setempat yang dapat bertindak segera jika berlaku aduan kes penderaan. Ini adalah salah satu langkah bagi mengurangkan peratusan kes penderaan di Malaysia demi kemakmuran negara pada masa hadapan. Justifikasi penderaan yang dilakukan terhadap kanak-kanak adalah perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan yang boleh terjadi dalam pelbagai bentuk, sama ada penderaan fizikal, seksual, pengabaian emosi ataupun penderaan psikologi. Setiap detik gangguan boleh membawa pelbagai reaksi dan padah berpanjangan sehingga mengganggu saat-saat yang penting dalam perkembangan kanak-kanak. Jika pembentukan sahsiah kanak-kanak sudah terganggu dari awal, pelbagai masalah mental dan sosial akan timbul apabila kanak-kanak ini melangkah ke alam dewasa. Oleh itu, ibu bapa sepatutnya membela dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna. Ibu bapa haruslah berusaha untuk mencurah kasih sayang dan perhatian yang secukupnya kepada anak-anak ini, di samping menanam sikap kasih sayang menyayangi antara satu sama lain. Tidak lupa juga pihak yang lain seperti guru-guru, kerajaan serta masyarakat juga perlu bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah ini. Setiap pihak perlulah bergambling tenaga dan serta berganding bahu untuk menyelesaikan masalah ini dengan mencari resolusi hingga ke akar umbi supaya gejala buruk ini dapat dibanteras dan dihalang terus membelenggu setiap lapisan masyarakat di negara ini.